Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa. Alhamdulillah, di pagi ini dapat kita bersama dan insya-Allah kita akan bersama membaca satu muka surat daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian kita memetik secara ringkas hukum tajwid yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu kita memetik beberapa ayat yang insya-Allah kita akan ambil pengajaran dan kepahaman dari ayat tersebut. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam masa bulan separuh yang kedua bulan Sya'ban, jadi kita telah hampir dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi gunakanlah peluang kita berada di rumah untuk memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dan untuk memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim sebagai persiapan dan persediaan untuk kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bulan Ramadan yang akan kita sambut nanti dapat kita hiasi dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim sekurang-kurang satu hari satu juzuk, dan sebulan di bulan Ramadan, Allahumma salli ala Muhammad, sebulan di bulan Ramadan sekali khatam. Mudah-mudahan insya-Allah, amin Allahumma amin. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan membaca ayat yang ke 58 dari surah Al-A'raf, iaitu muka surat yang ke 158. Suratul A'raf ayat yang ke 58, muka surat 150, juga 158, juga 58. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, boleh talaki dan bersama membaca dengan saya. Dan insya-Allah seperti yang saya sebutkan semalam, kita buat secara live streaming, boleh jadi slow sikit tapi tak apalah. Dan kita memaparkan pada skrin muka surat 158 ayat yang ke-58 dari suratul A'raf. Jadi insya-Allah kita baca ayat tersebut dengan bacaan tartil. Jadi kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat rahimakumullah. Muka surat 158 ayat yang ke-58. Apa yang di sini ni silap tidak diubah. Kalau di skrin tuan-puan melihat bacaan Al-Quran suratul A'raf ayat 52 muka surat 157 yang ni kita baca semalam. Jadi hari ni saya tak sempat terlupa nak ubah ni muka ayat yang ke-58 muka surat 158 lah untuk pagi ni. Bersama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة
نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca dari ayat yang ke-58 hingga 67 suratul A'raf. Lebih kurang 10 ayat. 10 ayat yang kita baca sebentar tadi. Mudah-mudahan walaupun kita baca satu muka, walaupun kita baca satu muka surat daripada Al-Quran, mudah-mudahan kita beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah menurut kepada huruf-huruf yang dibaca. Ya, kalau semuka kita baca tadi ni, kalau kita nak kira huruf dia, Masya Allah, Tabarakallah, mengambil masa yang panjang dan boleh jadi kita mengira huruf pada muka surat yang kita baca tadi 158, saya kira kita mengira huruf itu lebih panjang daripada kita membaca Al-Quran. Jadi tidaklah perlu kita mengira huruf pada bacaan kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan memberikan pahala atas bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang kita baca sebentar tadi. Mudah-mudahan beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, setelah itu kita akan memerhatikan beberapa hukum tajwid yang boleh kita petik daripada ayat pada muka surat tersebut. Jadi kita melihat pada ayat yang ke-58. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Pada kalimah yang pertama, laqad, dal yang sukun. Sama yang kita baca pada semalam pada ayat yang ke-52, wa laqad, yakni laqad. Dal yang sukun adalah hukumnya qalqalah sughra, berdetak kecil. Laqad arsalna Nuhan ila. Tanwin bertemu dengan hamzah izhar halqi dan bacaan jelas pada tanwin tersebut. Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من mim mati bertemu dengan mim, hukum tajwidnya adalah idgham mislain. Idgham mislain dan bacaan dia dengung sekadar 2 harakat. Min ilahin. Yang pertama min ilahin, nun mati bertemu dengan hamzah izhar halqi, jelas pada nun yang mati, min ilahin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ilahin ghairu, tanwin bertemu dengan ghain. Juga hukum yang sama izhar halqi dan hukum cara bacaan dia pun jelas pada tanwin ini. Kemudian baik. Jadi tadi ni kita waqaf pada min ilahin ghairu. Jadi hukum panjang ini, mad silah tawilah ni kita tidak bacalah kerana kita waqaf. Kalau sekiranya kita sambung pada kalimah ini ghairuhu ini, maka dia hukum dia mad silah tawilah dan bacaan dia panjang 4 atau 5 harakat, sama dengan bacaan mad jaiz munfasil.
Jadi kerana kita berhenti, jadi berhentilah antara ha'ud dhamir bertemu dengan hamzah. Sebab itu kita sebut tadi, kalaulah sambung antara ghairuhu dengan ini, maka ha'ud dhamir bertemu dengan hamzah, maka dia jadi mat silah tawilah. Umpamanya kita beri contoh, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم. Jadi bila kita sambung maka di sana jadilah dia mat silah tawilah. Tapi kita waqaf tadi, biasa kita nak berhenti apa tu nafas kita tidak berapa panjang, jadi kita buat keratan-keratan lah waqaf. Baik. Kemudian ini yang pertama, nun yang bertasydid atau nun yang sukun adalah hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung sekadar 2 harakat. Ini itu wajibul gunnah. Kemudian selepas daripada itu, ini ya yang sukun, ya mati bertemu dengan hamzah. Dalam 2 kalimah, yakni hukum dia mad jaiz munfasil. Baik. Jadi mad jaiz munfasil, bacaan dia 4 atau 5 harakat. Panjang 4 atau 5 harakat. Jadi dia dengung dulu 2 harakat, kemudian datanglah panjang 4-5 harakat. Contoh, Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Baik. Kemudian mim mati bertemu dengan ain pada kalimah alaikum azab. Mim mati bertemu dengan ain izhar syafawi. Bacaan dia jelas pada mim mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir, pada kalimah yaumin azim, tanwin bertemu dengan ain, yakni izhar halki. Baik. Beza antara izhar halki ni dengan izhar syafawi pada yang mati itu, tanwin atau mati. Kalau syafawi pada mim mati, jadi izhar syafawi pada segala mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dan ba, ya, alif hingga ya tu mim mati bertemu dengan alif, hamzah umpamanya, ta, sa, begitulah sampai ya. Kalau mim mati bertemu selain mim dan ba, maka semuanya izhar syafawi. Tu. Yaumin azim, tanwin bertemu dengan ain, muslimin muslimat rahimakumullah, izhar halqi. Cuma dalam bab nun mati tanwin ni dia ada 5 hukum, berbeza dengan dalam bab mim mati. Dia banyak sikit pecahan dia berbanding dengan mim mati 3 saja. Yang pertama idgham mislain yang kita jumpa tadi, malakum min. Mim mati idgham mislain, mim mati bertemu antara 2 yang sama, idgham mislain. 2 yang sama huruf. Yang ini dengung. Dan satu lagi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan ba. Dan selain itu mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, hukum dia izhar syafawi. Mudah sikit pada hukum mim mati. Manakala pada hukum nun mati atau tanwin dia ada 5. Yang banyaknya adalah ikhfa hakiki. Banyaklah huruf dia ada 15. 14 atau 15. Kita boleh rujuk balik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, izhar halqi 6 huruf. Aghin kha'ahu, hamzah, ghain, ha, kha, ain dan juga ha bulat. 6. Itu yang manakala yang ketiga idgham. Idgham ni dia pecah 2, idgham ma'al gunnah ada 4, ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Kemudian idgham bila gunnah ada 2, lam dan ra. Manakala yang satu saja, yang kelima adalah iqlab, nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Itu secara ringkas yang boleh kita sebut pada hukum nun mati.
maupun tanwin. Dia beza, dia ada dua di situ. Satu mim mati dan satu lagi nun mati atau tanwin. Yang mim mati kita sebut tadi ada 3 hukum, manakala nun mati atau tanwin ada 5 hukum. Baik. Dan di penghujung dari ayat ini, ayat 59, azim. Hukum dia mad arid li sukun, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Terserah kepada kita. Cuma kaedah disebutkan kepada kita dalam kita meletakkan keselarasan. Jadi kita bila ma'arid li sukun ni kita baca 4, jadi semua kita baca 4 pada ma'arid li sukun. Itu keseragaman dalam bacaan. Itu pun ada tu adab kelebihan dia tersendirilah. Tak salah nak baca hak ni 2, hak ni 4, hak ni 6. Tidak menjadi kesalahan pasal hukum dia begitu. Cuma jalan terbaik keseragaman dalam bacaan bila kita baca ma'arif li sukun 4 semua cantik. Kita beri contoh ma'arif li sukun ni 2, 4 dan 6. Inni akhafu alaikum azab yawmin azim. 2. Inni akhafu alaikum azab yawmin azim. 4. Inni akhafu alaikum azab yawmin azim. 6 harakat. Jadi terserah dan terpulang kepada kita. Nak baca 2, 4, 6 harakat. Cuma bila baca 6 harakat tu dia jadi panjang lah. Kalau kesemua kita baca dengan 6, 6, 6, dia jadi panjang dan lanjut sikit tak ada masalah. Ya, terserah kepada kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita teruskan kepada Allahumma salli ala Muhammad, mengambil kepahaman dari ayat yang kita baca sebentar tadi. Hukum tajwid kita petik satu ayat, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kepahaman pun juga kita petik satu ayat lah, pasal kita baca semuka saja daripada Al-Quran. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita memetik ayat yang ke-65 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Dan kepada kaum Ad kami utuskan Nabi Allah Hud, saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya. Nabi Allah Hud alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyeru kepada kaumnya, ya. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, Nabi Allah Hud seru kepada kaum dia. Ubudullah, sembahlah oleh kamu akan Allah. Sembahlah oleh kamu Allah. Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan sebenarnya bagimu selain dia. Malakum min ilahin ghairu. Bahawa sungguhnya bagi kamu min ilah, tak ada Tuhan lain. Tiada Tuhan lain melainkan dia, yakni Allah. Afala tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa? Muslimin muslimat rahimakumullah. Benar ayat ini seruan Nabi Allah Hud kepada kaumnya, kaum Ad, akan tetapi ia terpakai bila mana terkandung dalam Al-Quran, maka ia sebagai qasasul anbiya, kisah para anbiya yang selayaknya kita teladani mengambil kepahaman. Kerana para anbiya wal mursalin datang membawa risalah yang sama, Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah menyeru kepada
mengabdikan diri kepada Allah, mengesakan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sama saja risalah yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin,